Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni kita ada dekat Icon Cairn. So, pada penonton semua, hari ni special. Saya dekat offshore ni dia panggil drilling rig lah. Drilling rig ni tempat untuk kita cari gali minyak kan. Ya, betul. So, kali ni anda bersama saya seorang tukang simen lah. So, tukang simen ni basically sebenarnya dia panggil cementer lah dekat offshore ni kan. So, tukang simen kalau dekat darat apa buat rumah, buat apa projek-projek construction semua kan. Tapi dekat sini ada cementer lah tak untuk well. So sebelum tu kita kenalkan dulu lah saudara Rahim kita. Okey, cuba apa nama bang? Okey, nama saya Abdul Rahim. Kat sini saya bertugas sebagai cementer. Okey, tugas-tugas cementer dekat laut ni untuk drilling, kita bukan sekadar bancuh simen, tapi dalam masa yang sama kita involve job dalam pressure test. Kita juga involve dalam well control lah, andai kata ada well control issue. Okey. So tu detail tu. Okay. So basically simen ni okey dalam kalau penonton kita ada tengok cerita apa Deepwater Horizon dah. Waktu tu dia punya kisah dia tu yang apa platform drilling rig tu tenggelam kan. Okay, dia tenggelam pasal apa? Pasal ada gas. Gas naik sampai surface sampai BOP dia tak boleh nak hold kan. So salah satu sebab pasal simen lah, betul tak? Betul. So gas tu migrate dalam simen kan. So dekat situ ada kepentingan simen lah. Cuba bos cerita sikit kenapa simen ni penting untuk dalam well ni. Okey, untuk kita ambil kisah daripada Deepwater Horizon tu, dalam kisah tu dia orang buat cementing job tu dalam keadaan form cementing. Jadi dia perlukan lightweight simen untuk formation tu. Jadi kemungkinan formation tu perlu mempunyai low fracture formation. Maknanya kalau kita pump dengan weight yang lebih tinggi ataupun pressure lebih tinggi, formation tu boleh pecah. Tapi dalam masa yang sama, formation tu sendiri mempunyai gas yang agak tinggi. Okey, dalam keadaan dia membuat cementing tu, sepatutnya setelah kita habis buat cementing, kita akan ada inflow test. Jadi kita akan check andai kata ada pressure build up daripada bawah setelah kita buat cement job. Tapi dalam keadaan tu mungkin ada prosedur yang tidak dijalani. Jadi apa yang berlaku, gas migrate dalam simen. Okay. Jadi bila simen tu tak sempat nak keras lah. Betul. Jadi dalam keadaan well control, sepatutnya bila kita menyedari ada gas sedang build up, jadi antara langkah yang driller sepatut ambil alih adalah shut in the well. Tapi dalam keadaan tu, bila gas tu dah migrate ke atas, jadi dia berlaku blow out. Okey, jadi blow out ni adalah satu proses di mana gas daripada formation naik ke atas dan trap di atas. Andai kata kita tak dapat secure daripada BOP. BOP adalah blow out preventer, di mana gas itu akan kita akan secure daripada BOP. Jadi dalam BOP ni ada 3 jenis mekanisme. Andai kata kita masih ada pipe di dalam, kita boleh pakai variable pipe ram ataupun specific pipe ram untuk jenis-jenis dan saiz pipe tertentu. Okey, di mana dia akan seal lah akan seal pipe tu lah. Andai kata dalam keadaan well control tu kita dah tak dapat control dan kita perlu cut pipe tu, jadi kita akan activate blind shear ram. Jadi driller yang akan activate lah. Driller, company man dan juga OEM akan decide antara kita perlu cut atau tidak. So bila dia tutup tu habis lah. Betul. Setelah kita tutup blind shear ram tu, dia akan potong drill pipe yang ada, jadi akan secure well. Dalam keadaan ini kita akan monitor bilik pressure, and then kalau kita perlu melakukan apa-apa tugasan pumping daripada key line untuk control the well, kita push balik gas tu masuk formation. Dari situ dia akan evaluate lah berapa formation pressure, frac pressure. So memang sangat kritikal lah kerja ni kan. Betul. Untuk part ni kan. So korang bayangkan nak kerja offshore ni, itulah risiko-risiko dia yang yang paling tinggi lah tak? Risiko paling tinggi yang ada lah kan dekat offshore ni, sebab kita dekat tengah-tengah laut macam ni. So nak panggil orang tolong pun tak ada, yang ada kapal-kapal standby yang ada kat sini lah. So in case of emergency macam ni memang susah lah. That's why bayaran dia agak tinggi lah kan compare kita kerja kat darat, betul tak?
Betul. Jadi macam tadi memang apa, Saudara Rahim explain memang sangat detail. Okay, kalau mungkin penonton-penonton akan pening. Tapi tak apa, saya percaya dalam ni ada ramai yang minat sebenarnya. Jadi sebab kita ni pelbagai latar belakang, ada yang tanya saya dia daripada apa civil engineering. Dia belajar civil engineering boleh tak kerja offshore. So salah satu cabang untuk orang civil engineering ni dia boleh ikut Saudara Rahim ni lah kan untuk bahagian cementing kan. So memang very technical. Dia bagi tahu saya banyak chemicalnya apa semua. Simen ni boleh lambat dan cepat keras. Satu lagi kan. Kita pakai gula kan. Ada gula dengan garam lah kan. Itu secara konsep. Gula dengan garam lah kita boleh mix dalam simen ni, dia akan jadi cepat kering, cepat keras ataupun lambat keras lah kan. So memang unik kat saya tengok dia. So boleh tak Saudara Rahim cerita apa nama sepanjang kerja, dah berapa tahun dah kerja kat offshore ni? Setakat ni bekerja offshore bermula dari tahun 2008. Oi lama. 2008 dah lebih kurang dalam 13 tahun lah lebih kurang 13 tahun. So dalam sepanjang kerja ni apa benda yang paling perkara yang paling paling susah lah, cabaran yang paling besar lah yang pernah Saudara hadapi tu? Cabaran yang paling besar? Cabaran yang paling besar kalau mula-mula kerja tu hari raya lah. Bergebut nak balik raya. Kalau itulah sakit perut, sakit mata tu kan. Kalau cabaran paling besar time raya lah. Time raya lah kan. Emosi kita lah. So kalau kata nak kerja laut ni kena sacrifice lah benda tu kan. Kita kena set dulu lah, mindset lah. Betul. Hari raya, New Year, birthday kan. Kadang-kadang kenduri kan. Macam saya sendiri tunang. Saya tunang waktu tu saya kat laut. Saya kat laut, betul. Waktu tu dekat rig KM1. So family je pergi dekat rumah bakar mak mentua waktu tu kan. Pergi Pinang apa semua, petang kita telefon macam mana. Waktu tu tak ada WhatsApp lagi. So kita call macam mana tunang. Okey, sukses. Okey tu. Jadi bila kita kat laut ni banyak cabaran dia communication kita dengan family, dengan kawan-kawan. Kadang-kadang bila kita berjauhan macam ni mungkin bukan kawan je, walaupun ahli saudara yang paling dekat, mungkin dia orang tak dapat faham kenapa kita tak boleh balik. Kadang-kadang kenapa kita jarang call family. Sekarang ni mungkin canggih, kita ada internet. Tapi pada zaman dulu masa saya start kerja, zaman tu tak ada lagi internet. Jadi line telefon pun ada satu radio je, telefon yang kita boleh call daripada RO dekat radio operator lah. Tak pun beli iTalk lah. Tapi zaman tu saya pergi tak ada lagi iTalk. Tak ada lagi iTalk. Jadi fasiliti yang ada kat situ, telefon tu boleh call 5 minit untuk satu orang satu hari. Satu hari? Satu hari. Jadi kita biasa 5 minit tu, seminit tu baru tanya khabar. Tak sempat nak tanya banyak. Itulah antara challengingnya, mana communication dengan family lah. Tapi kalau challenging dari segi kerja, kita boleh katakan kerja dekat drilling rig ni semua 24/7. Untuk bahagian cementing, kita orang hanya ada 2 orang saja. Jadi saya dengan assistant cementer. Jadi kita orang bekerja 24/7 standby. Andai kata ada berlaku apa-apa well control issue ataupun kita perlu menjalani apa-apa pressure test, kita akan standby untuk job lah. Kira macam on call jugalah kan. Walaupun malam-malam kita tidur kan. Ada emergency dia akan panggil kita kan. Betul. So itu cabaran-cabaran dia lah antara untuk kita kerja kat laut kan. So antara risiko, lepas tu mental, communication dan sebagainya. Betul. Tapi pulangan dia memang menarik lah kan. Alhamdulillah. Cukup lah kan. Setengah orang dia dia tak nak kerja darat sebab dia tak nak travel, dia tak nak dia malas nak drive kan. Dia dah jimat duit minyak, dia dah tak payah pergi kedai makan kan. Dekat offshore ni itu unik dia kan. Kita kerja satu tempat, kita tidur situ, kita kerja kat situ kan. So banyak beza lah selain daripada duit kan. So itu cabaran. Cabaran. So ni benda yang paling penonton nak tahu lah, macam mana nak kerja ni macam Abang Rahim kita ni kan. Kita cerita dulu. Dulu belajar kat mana bang? Dulu mula-mula belajar dekat Politeknik Merlimau. Politeknik Merlimau, Melaka? Melaka. Jadi masa tu ambil sijil civil engineering kejuruteraan awam. Setelah habis sijil tu, sekolah pun sekolah teknik ke apa? Tak, sekolah biasa. Sekolah biasa je. Sekolah menengah dulu, sekolah menengah Seri Ampang. Kalau dalam Kuala Lumpur tu orang agak kenal lah sekolah tu. Orang KL lah
Okey, lepas tu masuk apa Politeknik Merlimau ambil sijil. Ambil sijil. Sijil apa kejuruteraan awam lah kan? Betul. Civil engineering. Lepas tu Lepas tu alhamdulillah diberi peluang bekerja dekat Saudi sebagai technical document control. Jadi masa tu projek yang saya involve dengan segmental box girder untuk construction Jamarat Bridge di Mina. Maknanya kalau kita pergi di Mina tu, tempat melontar haji yang ada sekarang ni adalah antara salah satu projek saya involve lah. Tempat yang lontar jamrah tu Oi. Orang bayangkan ambil sijil dekat Politeknik, dia boleh kerja kat Saudi kan. So memang rezeki betul. So siapa kata kita ni tak belajar tinggi tapi kita tak boleh kerja merantau kan? Betul. Sebenarnya boleh je, insya-Allah ada rezeki kan. Lepas tu okey, tu baru dekat Saudi tu baru kira bidang construction lah. Belum lagi masuk oil and gas kan? Belum lagi. Lepas tu apa lagi perjalanan dia tu? Okey, dalam perjalanan di Saudi tu bila bekerja dah lebih setahun lebih, jadi berpeluang membuat kerja-kerja engineer lah. Mungkin engineer dekat sana perlu sedikit bantuan, jadi kita bantu dia orang. Jadi kerja saya lebih kepada AutoCAD dan pada technical. Pandai drawing jadi melibatkan AutoCAD lah. Dan juga sedikit teori construction. So kalau ada projek AutoCAD boleh minta tolong lukis lah Boleh lah sikit-sikit lah, tapi dah lama dah kan. Dah lama tinggal. Okey. Lepas tu? Okey, jadi daripada situ nampaklah sedikit kesedaran, rasa dengan sijil tu mungkin tak mencukupi. Jadi semasa masa bekerja di sana tu saya apply belajar untuk sambung politeknik buat integrasi. Integrasi maksudnya kerja sambil belajar ke macam mana tu? Tak, integrasi diploma di politeknik memerlukan setahun saja. Cepat. Jadi memerlukan 2 semester saja. Jadi kebetulan setelah bekerja setahun setengah dekat sana, diberi peluang untuk sambung belajar. Lepas tu sambung belajar, lepas tu buat diploma lah pula kan? Diploma civil lah kan? Dekat Politeknik Nkoma. So macam mana yang saya bagi tahu penonton-penonton, kalau tengok video-video yang sebelum ni, saya bagi tahu ada beberapa institusi pengajian tinggi yang mana headhunter daripada syarikat-syarikat besar ni dia akan cari. Salah satunya Politeknik Nkoma dekat Ipoh kan? Satu lagi Politeknik Shah Alam, lepas tu UTM dan UTP. So 4 ni memang hotspot lah. Orang akan cari kan. So kalau nak sambung belajar tu, masuklah 4 tempat ni. So dah ada dah sebenarnya hint-hint yang kita dah bagi tahu kan. So kalau plan nak kerja offshore, masuk 4 ni untuk senang lah kan. Kalau kata yang lain tu susah sikit dia nak cari lubang kan, kalau tak kenal-kenal orang kan. Pada saya tak semestinya institusi yang ternama boleh mendapat peluang ni semua. Pada saya semua tu atas rezeki dan juga usaha kita sendiri. Okey. Saya mendapat peluang masuk oil and gas ni bukan daripada institusi sendiri. Bukan. Okey. Jadi memang saya belajar di sana, tapi peluang interview pada masa tu bukan buat di Politeknik. Bukan buat Politeknik. Okey, kebetulan lah saya dapat info dari kawan, katanya ada interview untuk oil and gas. Jadi dengan level saya pada masa tu, saya cuma diploma Politeknik. Jadi kalau ikutkan memang tak layak. Tapi ada rasa ingin mencuba. Maknanya oil and gas adalah satu syarikat yang besar. Lenguh. Kena tukar-tukar. Basah ni. Betul. Boleh lepas hujan. Offshore ni memang macam tu lah. Okey, lepas tu? Jadi lepas tu ada sikap berani mencubalah. Jadi ada sifat ingin tahu. Apa rasa kalau interview dekat company besar. Jadi pada masa tu saya pergi interview di Rohas Perkasa. Salah satu company orang kata terbesar di dunia lah. Syarikat Schlumberger. Dia daripada Perancis. So kalau kata oil and gas ni, Schlumberger memang well known lah kan, mana-mana kan. Betul. Memang semua orang pun nak kerja kat Schlumberger. Saya pun dulu pernah try. Tapi saya gagal, tuan-tuan. Tapi gagal tak bermakna kita gagal sekali, kita akan gagal selama-lamanya lah. Betul. So kita gagal, kita improve, kerana kita try lagi. Lepas tu boleh juga masuk, insyaAllah. Okey, lepas tu? Okey, pada masa tu pergi interview ada seramai 127 orang, saya masih ingat lagi.
Jadi interview dia agak macam Akademi Fantasia. Maknanya dia ada level ke level, sampai satu level dia akan kick lagi orang. Tapi pada penghujung dia dia hanya menerima 6 orang sahaja. 6 orang daripada 120 lebih Betul. Anda bersedia? Jadi antara soalan cepu mas yang dia bagi yang mungkin saya boleh share lah pada penonton semua. Ini special ni. Tulis gang. Aku dah tak larat nak duduk macam ni, aku duduk je. Betul. Basah lah ni. Kalau tak apa kita duduk, kita lengah lah ni. Lengah. Aduh. Jadi cuma sedikit share lah. Memang panas lah ni. So, dia dah makin shock ni. Ada tips. Apa jadi tips? masa interview tu jujur terang sekali memang tak ada apa-apa knowledge tentang oil and gas sebab memang tak ada plan nak masuk oil and gas. Jadi interview tu adalah satu orang HR manager dan 2 orang manager. Oi, 3 orang. Oi. Jadi soalan cepu mas yang dia bagi, dia akan tanya, apa yang kamu tahu tentang company ni? So kena buat background study lah. Kita kena study dulu lah. Betul. Tapi sebelum saya pergi interview tu memang ada buat study, memang ada sedikit knowledge tentang company tu. Tapi sejujurnya memang saya tahu kalau saya jawab soalan apa yang saya baca, berkemungkinan dia akan tanya soalan yang jauh lebih advance. Okey. Dia tengok kita macam dia budaknya dah study kan. Kita tanya dalam lagi lah. Okey, jadi apa yang saya buat masa tu, semasa interview, saya cuba explain setakat yang termampu. Tapi dan jujur saya bagi tahu tentang kehadiran saya untuk interview tu. Saya cakap ini adalah first experience saya dan tak ada plan untuk masuk oil and gas. Okey. Jadi saya punya niat sekadar untuk mendapat pengalaman daripada interview company besar. Oi. Okey, jadi saya cakap terang-terang dengan interview tu, saya tak tahu apa-apa tentang Schlumberger. Saya cuma ada sedikit knowledge yang saya baca saja. Okey. Jadi dia bagilah soalan cepu mas, macam mana kalau kita tak nak ambil kamu, dia kata. Saya rasa saya cakap dengan dia tak ada masalah kalau tak nak ambil saya, tapi kalau diberi peluang 6 bulan untuk saya bekerja di sini, saya cuba buktikan apa yang saya boleh buat. Andai kata saya tak mampu buat dalam masa 6 bulan, terpulang pada company. Kalau company rasa saya tak mampu untuk bekerja di sini, tak apa.